العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالون Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, selamat datang saya ucapkan kepada semua peserta yang ada bersama kami pada hari ini di ruang online iaitu Facebook Masjid Al-Mawaddah. Sekali lagi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan nikmat keimanan, kesihatan, kelapangan masa untuk sama-sama kita dapat meluangkan sedikit masa di majlis ilmu ini dengan mengharapkan keberkatan dan redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berdoa semoga perkongsian ini mendatangkan manfaat bagi diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita kesemuanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada malam ini seperti biasa yang telah kita mulakan sejak awal bulan lepas, iaitu kita akan adakan kuliah keluarga online kita dengan kita mengambil petikan hadis daripada kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di mana dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini Imam Al-Bukhari mengumpulkan hadis-hadis khususnya berkaitan akhlak dan adab seorang Muslim. Jadi untuk kita pelajari dan untuk kita mendalami tentang adab kita, interaksi kita, cara kita muamalah dengan orang di sekitar kita, dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, mestilah kita rujuk kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga athar ataupun kata-kata daripada para sahabat radhiyallahu anhum yang mana merekalah menjadi rujukan kita. Jadi insya-Allah kita teruskan kepada tajuk kita pada hari ini. Baiklah. Tajuk yang ke-6. Hari ini dah masuk minggu yang ke-6 ya.
Dan bab yang keenam adalah tentang anak yatim. Jadi beberapa poin yang akan kita kupaskan pada hari ini. Pertama sekali, kita nak tahu siapakah anak yatim ini sebenarnya, merujuk kepada siapa. Dan kemudian keistimewaan anak yatim, kenapa kita perlu beri perhatian kepada mereka dan apakah kelebihan mereka. Apakah kelebihan mereka yang membantu untuk menjaga dan membela anak-anak yatim dalam masyarakat kita. Dan itulah juga menjadi poin yang terakhir kita yang akan kita bincangkan pada hari ini. Menjaga kebajikan anak yatim. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, Nabi ingatkan kita untuk menjaga kebajikan anak-anak yatim dalam kalangan masyarakat kita sendiri. Jadi mungkin anak yatim satu golongan yang mungkin terpencil dalam masyarakat kita. Mereka tak dapat perhatian daripada masyarakat secara amnya. Tapi begitu pentingnya Nabi suruh kita beri perhatian untuk menjaga mereka dan Nabi beritahu bahwasanya mereka yang menjaga anak-anak yatim ini besar sekali ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan kupaskan dan kita akan ambil hadisnya satu persatu. Tapi sebelum kita mulakan pada hadis yang pertama, kita cuba untuk jawab soalan yang pertama yang ada di sini. Soalan yang pertama, siapakah anak yatim sebenarnya? Kalau kita dengar kawan-kawan kita cakap, kita dengar dalam kalangan masyarakat kita sendiri sebut tentang anak yatim ni, sebenarnya merujuk kepada siapa? Adakah merujuk kepada semua orang? Tak kiralah lelaki ke, perempuan ke, yang tua ke, yang muda ke, asal mana dah tak ada ibu bapa, seorang ibu atau bapa dah meninggal ataupun kedua-dua mereka dah meninggal, adakah itu membuat seseorang itu digelarkan sebagai anak yatim? Jadi untuk kita tahu dengan lebih tepat lagi, mestilah kita rujuk kepada kata-kata dan penjelasan para ulama. Di sini mereka yang menjelaskan tentang anak-anak yatim, para ulama kita sendiri, mereka mendefinisikan anak yatim ini sebagai anak yang kehilangan orang tua sebelum usia dewasa atau baligh. Jadi kanak-kanak, anak yang masih lagi muda lagi, yang mana kehilangan orang tuanya, tak kiralah seorang orang tuanya ataupun kedua-dua daripada mereka, ibu ayahnya kedua-duanya telah pergi sebelum usia dewasa atau sebelum usia baligh. Jadi masih lagi belum dewasa lagi, belum cukup matang, belum cukup kenal erti kehidupan, belum dapat cari mata pendapatan sendiri, belum dapat menjaga keperluan diri sendiri, masih bergantung kepada orang lain. Inilah anak-anak yang belum mencecah usia dewasa tapi sudah pun diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehilangan orang tuanya. Maka inilah yang kita gelarkan sebagai anak-anak yatim dalam masyarakat kita. Dan apakah keistimewaan anak-anak yatim dalam masyarakat kita? InsyaAllah kita akan jelaskan dengan lebih lanjut apabila kita baca hadis-hadis yang ada pada hari ini, insyaAllah. Kita teruskan kepada hadis yang pertama. Baik, kita lihat bersama di sini hadis yang pertama daripada seorang sahabat, iaitu Ummu Sa'id binti Murrah Al-Fihri radhiyallahu anhuma, meriwayatkan daripada ayahnya, iaitu Murrah Al-Fihri sendiri, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, "Aku dan penjaga anak yatim di syurga seumpama dua jari ini." Nabi merujuk kepada dua jari dengan Nabi mengisyaratkan dengan jari Nabi sendiri. Nabi menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata, Nabi sendiri di syurga kelak, Nabi akan berada dekat sekali
dengan mereka yang menjaga dan membela anak yatim. Jaraknya seumpama jarak antara dua jari, iaitu mengisyaratkan ataupun memaksudkan bahawasanya jarak yang terlalu dekat, amat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak. Siapakah mereka? Siapakah golongan ini? Tidak lain dan tidak bukan mereka yang menjaga dan membela nasib anak-anak yatim. Bukan sebarang orang ataupun mungkin tidak dikenal di dunia ini. Orang yang menjaga anak yatim ni, pengasuh anak yatim ni, mereka bukanlah, mungkin tidak dikenali dalam masyarakat mereka sendiri. Bukanlah orang-orang besar dalam masyarakat kita. Bukanlah menjadi ketua, bukanlah menjadi menteri yang ada nama, bukanlah menjadi orang yang kaya raya, banyak hartanya. Tidak. Walaupun tidak dikenali di dunia, tetapi apabila di syurga kelak mendapat tempat yang amat rapat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah amalan mereka? Mereka membela nasib anak-anak yatim. Maka di sini kita tanya, kenapakah orang yang membela dan menjaga nasib anak-anak yatim ini, mereka mendapat tempat yang istimewa, yang begitu special di syurga kelak, dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata Nabi tak kata ketua-ketua orang Islam lah yang akan paling dekat dengan Nabi. Nabi tak kata para ulama lah yang paling dekat dengan Nabi pada syurga kelak. Nabi tak kata golongan-golongan lain, melainkan Nabi sebut penjaga anak yatim. Nabi dan penjaga anak yatim di syurga kelak, jarak mereka amat dekat sekali seumpama jarak antara dua jari. Maka keistimewaan. Apakah keistimewaan orang yang menjaga anak yatim? Pertama sekali mestilah kita faham dan kita renungkan semula. Kita renungkan bersama keadaan anak yatim dalam masyarakat kita. Anak yatim adalah satu golongan yang mana mereka dalam masyarakat kita, mereka terdedah kepada macam-macam bentuk keburukan ataupun baik buruk perangai orang lain. Mereka terdedah dan mereka tidak ada tempat bergantung. Kalau kanak-kanak yang biasa, mereka lihat sesuatu perkara, mereka terdedah kepada sesuatu perkara, mereka boleh merujuk kepada ibu bapa mereka yang masih lagi ada, mengadu, menumpang kasih sayang terhadap ibu bapa mereka sendiri, tapi berbeza dengan anak-anak yatim. Mereka tak ada tempat untuk berteduh. Mereka tak ada tempat untuk mengadu. Ibu bapa mereka sudah lagi tiada di atas muka bumi ini. Lalu mereka adalah golongan yang amat terdedah kepada macam-macam bentuk keburukan dan kejahatan manusia. Dalam bahasa Inggerisnya lah kita katakan vulnerable. Golongan yang amat vulnerable, a very vulnerable group of people. Inilah anak-anak yatim dalam masyarakat kita. Maka itulah, dari sinilah kita boleh faham peranan penjaga dan pembela anak-anak yatim. Anak-anak yatim ini tidak ada sesiapa yang nak menegakkan dan memberikan hak mereka. Tak ada sesiapa yang nak menjaga keperluan dan hak mereka. Tetapi apabila datangnya penjaga ataupun pengasuh anak-anak yatim, merekalah yang memainkan peranan ini untuk menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dan anak yatim ini disebabkan keadaan mereka yang terdedah, mereka amat mudah untuk dizalimi orang-orang lain. Jadi barang siapa yang melihat anak yatim, dia tahu anak yatim ini mungkin ada harta peninggalan daripada orang tuanya, maka mungkin itu yang dia nak. Jadi dia menzalimi anak yatim itu dengan dia tidak menjaga harta anak yatim itu. Mungkin dia ambil untuk dirinya sendiri. Ataupun orang yang menzalimi anak-anak yatim dengan cara-cara yang lain, kerana mereka tahu mereka akan terlepas. Mereka, anak-anak yatim ini, walaupun mereka dizalimi, mereka tak ada tempat untuk mengadu dan tak ada orang yang nak membela mereka. Maka anak-anak yatim ini adalah golongan yang terdedah kepada kezaliman orang lain juga.
Maka apabila datang ataupun adanya kehadiran penjaga, pembela, pengasuh anak-anak yatim ini, sekiranya mereka memainkan peranan ini dengan baik, dengan menjaga kebajikan anak-anak yatim, menjaga mencukupkan keperluan anak-anak yatim, menjaga harta mereka, mencukupkan keperluan mereka, memberikan mereka makan, minum, memberikan mereka perhatian dan sebagainya, membimbing sehingga dapat membesarkan anak-anak yatim ini, begitu besar sekali ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila kita fikirkan kembali, sebenarnya orang yang menjaga anak yatim ini, mereka tak mengharapkan balasan atas muka bumi ini. Orang yang jaga anak yatim lah, mereka perlu perahkan tenaga mereka sendiri. Perlu luangkan tenaga fikiran mereka, fikirkan tentang anak-anak yatim, fikirkan tentang masa depan mereka, mungkin belanjakan hartanya sendiri, memberi makan, minum, hantar ke sekolah dan sebagainya, tanpa mereka mengharapkan ganjaran ataupun balasan di dunia ini. Taklah menjadi kaya raya. Taklah dapat apa-apa ganjaran di atas muka bumi ini, melainkan mereka yang melakukan ikhlas untuk menjaga kebajikan anak-anak yatim dan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapat ganjarannya daripada Allah Subhanahu wa taala di syurga kelak. Dengan apa? Dengan seperti apa yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, akan mendapat tempat yang amat dekat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak. Maka kalau seseorang dah mendapatkan tempat yang istimewa itu, apakah lagi? Tak ada benda lain yang nak kita minta kalau kita dah dapat tempat yang istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita pandang remeh orang yang mungkin kerjanya adalah mengasuh, menjaga kebajikan anak-anak yatim. Mungkin mereka tidak dikenali di kalangan manusia, tapi sekiranya mereka melakukannya dengan ikhlas, melakukan tanggungjawab mereka dengan sebaiknya, mereka akan mendapat tempat yang istimewa di syurga kelak. Baik, kita teruskan kepada hadis yang kedua. Daripada Sayyidatina Aisyah anha, beliau berkata, telah datang kepadaku seorang perempuan. Tidak ada apa pun padaku melainkan sebutir tamar. Lalu aku berikannya kepada perempuan tadi. Perempuan tadi membahagikan tamar itu lalu memberikannya kepada kedua anak perempuannya. Apa yang berlaku? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah didatangi oleh seorang wanita. Wanita itu datang bertemu dengan Sayyidatina Aisyah, meminta ihsan, meminta sesuatu daripada Aisyah, sumbangan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi Sayyidatina Aisyah pada ketika itu tidak mempunyai apa-apa pada dirinya melainkan sebiji kurma, sebutir tamar. Maka kurma itulah, sebiji kurma itulah yang diberikan kepada wanita tadi. Lalu apabila wanita tadi menerima sebiji kurma itu daripada Sayyidatina Aisyah, apakah yang dilakukannya? Dia membahagikan kurma tadi kepada dua bahagian dan memberikan setiap bahagian kepada setiap daripada kedua anak perempuannya. Jadi dua orang anak, sebiji kurma tu dibahagikan kepada dua dan diberikan kepada anak-anaknya tanpa dia mengambil merasa sedikit pun daripada kurma yang diberikan tadi. Lalu perkara itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang mengasuh anak-anak perempuan ini dan berbuat baik kepada mereka, nescaya mereka akan menjadi pendinding baginya daripada api neraka. Subhanallah. Menjadi pendinding daripada api neraka
dengan sesuatu amalan. Apakah amalan yang menjadi pendinding daripada seseorang itu dicampakkan ke dalam api neraka? Mungkin kita selalu memfikirkan tentang perkara-perkara lain, ibadah-ibadah yang lain. Kita nak sedekahkan harta kita, kita nak puasa sunat, kita nak banyakkan solat kita nak khatamkan Quran dan sebagainya, kita nak banyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak mengumpul pahala kita supaya kita dapat masuk syurga dan menjauhkan diri kita daripada neraka. Tapi dalam banyak-banyak amalan tu ada satu amalan juga yang menjadi perisai bagi seseorang itu daripada dicampakkan ke dalam api neraka. Apakah amalan itu? Iaitu seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mengasuh anak-anak perempuan ini. Anak-anak perempuan ini kalau kita lihat di dalam hadis ini tidak ada kehadiran ayahnya. Hanya bergantung kepada ibunya, seorang wanita yang membela dan menjaga kedua anak perempuannya. Lalu Nabi kata siapa yang mengasuh anak-anak perempuan ini, lalu berlaku ihsan kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, nescaya apa? Nescaya anak-anak perempuan tadilah mereka akan menjadi pendinding bagi dirinya daripada api neraka. Subhanallah. Begitu besar sekali ganjaran kepada amalan tersebut, perbuatan tersebut. Walaupun mungkin kita tak anggap itu sebagai satu bentuk ibadah, tapi sebenarnya mereka yang melakukan dengan ikhlas, membela nasib anak-anak yang sudah kehilangan ayahnya, kehilangan orang tuanya, menjaga mereka sehingga mereka besar, lalu berbuat baik kepada mereka. Jadi ada dua perkara ya sebenarnya kalau kita lihat pada hadis ini, ada dua bahagian. Pertama sekali Nabi kata, sesiapa yang mengasuh anak-anak perempuan ini, mereka yang menjaga, membesarkan, mungkin membelanjakan hartanya, memberikan makan minum, berikan pendidikan dan sebagainya, hantar ke sekolah dan sebagainya, sampai anak-anak yatim ini dapat membesar. Itu yang pertama. Tapi yang kedua juga Nabi sebut dua perkara. Dan yang kedua adalah dengan berbuat baik kepada anak-anak tadi. Berlaku ihsan kepada mereka. Kerana kadang-kala apabila dengan anak-anak yatim ini, kita rasa kita dah cukup menunaikan tanggungjawab kita dengan kita memberikan mereka tempat berteduh, kita memberikan mereka makan minum tiap hari, kita memberikan mereka pakaian, kita hantar mereka ke sekolah, kita rasa tu dah cukup. Tapi sebenarnya tanggungjawab kita adalah lebih daripada itu. Nabi kata apa? Nabi kata berbuat baik kepada mereka, berlaku ihsan kepada mereka, bersikap lembut terhadap mereka, menunjukkan kasih sayang terhadap mereka. Itu juga amat penting. Terutama sekali bagi anak-anak yang berusia muda lagi ini. Mereka pada usia ini sebenarnya mereka perlu kepada sesosok orang tua yang dapat membimbing mereka, menjadi rujukan mereka, menjadi tauladan buat diri mereka, dan untuk mereka mendapatkan sentuhan kasih sayang daripada orang tua. Tapi sekiranya orang tua mereka dah meninggal, dah tak lagi ada, maka di situlah datangnya peranan kita sebagai pembela dan pengasuh anak-anak yatim. Jadi pertama sekali kita membesarkan mereka. Kita jaga keperluan mereka, nafkah, makan, minum dan sebagainya. Yang kedua, jangan lupa adalah untuk kita berlaku ihsan kepada mereka. Tunjukkanlah sifat kasih sayang kepada mereka. Sekiranya mereka tak ada orang tua, tak ada ibu, ayah di sisi mereka, kitalah yang mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan sentuhan kasih sayang kepada mereka. Kita mencukupkan keperluan emosi mereka juga. Jadi kanak-kanak bukan hanya keperluan fizikal, keperluan material sahaja, tapi keperluan emosi mereka juga perlu untuk kita berikan perhatian.
dan mereka yang dapat melakukan kedua-dua perkara ini dengan baik, maka di situlah anak-anak ini di akhirat kelak kita doa, kita harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi pendinding bagi diri kita daripada memasuki api neraka. Dan akhirnya kita sebagai Muslim, kita hidup, kita beribadah kepada Allah, kita jauhkan diri daripada macam-macam maksiat, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita, dengan kita berharap kita dapat sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dapat memelihara diri kita daripada api neraka. Maka sekiranya ini, dengan kita melakukan ini dapat mendekatkan diri kita kepada syurga dan menjauhkan diri kita daripada neraka, kenapa tidak kita lakukan dengan sebaiknya. Jadi bergembiralah bagi mereka yang berpeluang untuk membela dan mengasuh, membesarkan golongan anak-anak yatim. Baik, kita teruskan kepada hadis yang seterusnya. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, orang yang membantu janda dan orang-orang miskin adalah seumpama pejuang di jalan Allah, mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, dan seumpama orang yang berpuasa pada siang hari dan mendirikan solat di malam hari. Subhanallah. Nabi kata apa? Nabi kata, sesiapa sahaja yang membantu golongan janda. Golongan janda, mereka yang sudah kematian suami mereka, tak ada lagi yang nak mencari nafkah, membela nasib mereka. Dan orang-orang miskin, ini juga termasuk anak-anak mereka, anak-anak yatim yang tak ada lagi sesosok ayah untuk menjaga kebajikan mereka. Maka orang yang membela golongan-golongan ini adalah seumpama pejuang di jalan Allah, orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa Nabi sebut seperti ini? Kenapa Nabi mengibaratkan orang yang menjaga, membela nasib golongan janda ataupun anak-anak yatim, orang-orang miskin, seumpama orang yang berjihad di jalan Allah? Kerana sekiranya kita fikirkan kembali, sebenarnya orang yang melakukan perkara ini, mereka tak mendapat ganjaran di dunia. Mereka membantu orang lain, mereka tak mengharapkan ganjaran, tak mengharapkan balasan, tak mengharapkan bayaran, tak menjadi kaya, tak mendapat pangkat dan sebagainya di atas muka bumi ini. Mereka mengharapkan apa? Mereka harap mereka membantu orang lain supaya insya-Allah Allah akan membantu dan Allah akan menyayangi dirinya sendiri. Maka itulah, tidak mengharapkan ganjaran melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak mendapatkan ganjaran di dunia ini, tapi diharapkan mendapatkan balasan yang besar, yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Maka seumpama orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah, mereka sanggup menggadaikan diri mereka, hidup mereka sendiri, nyawa mereka, mereka gadaikan di jalan Allah. Mereka tak tahu mereka akan hidup ataupun tidak lain dan tidak bukan, mereka hanya mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada persamaan antara orang yang membantu golongan janda, anak-anak yatim ataupun miskin dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan golongan ini Nabi kata seumpama orang yang berpuasa pada siang hari dan mendirikan solat di malam hari. Maksudnya pahala mereka berterusan, tanpa putus. Sepanjang hari seakan-akan mereka berpuasa sepanjang hari dan mereka melakukan solat di malam hari, qiyamul lail dan sebagainya. Jadi Masya Allah, hidup mereka dari hari ke hari, selagi mana mereka membela nasib dan menjaga anak-anak yatim, maka itu semua dianggap sebagai satu bentuk ibadah ataupun ada ganjarannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala yang berterusan selagi mana perkara itu dilakukan dengan sebaiknya. Jadi subhanallah.
Baik, kita lihat kepada riwayat yang seterusnya. Ini adalah merupakan sepotong athar. Athar ini adalah kata-kata daripada para sahabat radhiyallahu an. Sebenarnya kalau kita sebut hadis secara khususnya, hadis adalah merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merujuk kepada perbuatan Nabi ataupun percakapan Nabi. Tapi sekiranya sesuatu percakapan, sesuatu perbuatan dilakukan, diucapkan oleh seorang sahabat, ini kita panggil sebagai athar. Jadi di sini kita lihat sepotong athar daripada Abu Bakar bin Hafs radhiyallahu an, bahwasanya seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Apakah amalan Abdullah bin Umar ini? Abdullah bin Umar, menurut Abu Bakar bin Hafs ini, Abdullah bin Umar tidak akan makan melainkan ada anak yatim yang makan bersamanya. Jadi subhanallah, kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu an, mereka adalah contoh tauladan bagi diri kita. Mereka adalah golongan yang terbaik selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang paling mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, disebabkan dia mengikuti dan dia menghayati ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara amalannya adalah dia tidak akan makan melainkan ada anak yatim yang duduk dan makan bersama dirinya. Subhanallah. Dia mengutamakan dengan dia membela nasib anak-anak yatim. Sekiranya dirinya nak makan, mestilah dia cari atau dia pastikan ada anak yatim yang duduk semeja dengannya, makan apa yang dia makan supaya terjaga dan dibela nasib anak yatim tersebut. Walaupun ibu ayahnya sudah lagi tiada, tetapi masih lagi ada orang yang menjaga keperluan, mencukupkan makan dan minum mereka. Dalam sepotong riwayat yang lain merujuk kepada perkara yang sama, menceritakan bahawasanya Abdullah bin Umar ini, sekiranya dia hendak makan dan dia tidak mendapati anak yatim yang ada bersamanya, dia nak makan tapi tak jumpa anak yatim yang nak makan sekali bersama dirinya, lalu dia makan dulu. Abdullah bin Umar akan makan makanannya dulu. Setelah dia habis makanannya, sekiranya anak yatim itu datang selepas dia habis makanannya, maka dia akan memberikan ataupun dia akan meminta lebih makanan tambahan untuk disajikan kepada anak yatim tadi. Dia dah habiskan makanannya, tetapi anak yatim itu datang kemudian, selepas dia dah habis makan. Apa yang dilakukan? Dia tak abaikan, dia tak kata kau tak datang tadi, kau lambat, jadi makanan tak akan disajikan. Tidak seperti itu. Dia tetap akan mengetepikan dan dia akan suruh disajikan kepada anak-anak yatim tadi, dan disuruh untuk diberikan makanan yang terbaik, iaitu madu dan sebagainya. Bukan hanya sisa-sisa ataupun makanan yang kita tak suka baru kita berikan kepada golongan ini, tidak. Para sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dia memberikan makanan daripada makanannya sendiri. Apa yang dia makan, itulah yang dia berikan kepada anak-anak yatim. Kalaupun tak ada, maka dia akan berikan makanan-makanan yang baik, yang bagus, seperti madu dan sebagainya. Jadi cuba untuk kita contohi perbuatan dan sikap prihatin para sahabat radhiyallahu anhum, kerana mereka lah yang paling memahami keutamaan menjaga dan membela nasib anak-anak yatim. Jadi kita lihat kepada riwayat yang seterusnya. InsyaAllah ini yang akhir untuk perkongsian hari ini, juga sepotong athar, iaitu kata-kata seorang sahabat. Daripada Asma ibn Ubaid radhiyallahu an. Asma ini adalah seorang lelaki, ya, sahabat lelaki. Asma bin Ubaid radhiyallahu an telah berkata kepada Ibn Sirin radhiyallahu an,
Aku mempunyai seorang anak yatim, diberitahu kepada Ibn Sirin. Lalu Ibn Sirin berkata, berbuatlah kepadanya seperti mana engkau perbuat anakmu, dan hukumlah dia seperti mana engkau menghukum anakmu sendiri. Apakah pesanan Ibn Sirin kepada Asma' ibn Ubaid ini? Asma' bin Ubaid menceritakan, mengongsikan kepada Ibn Sirin, aku ada seorang anak yatim yang aku menjaganya. Ibn Sirin kata apa? Ibn Sirin kata, buatlah kepadanya seperti engkau lakukan kepada anakmu. Bagaimana engkau melayani anakmu, maka begitulah sepatutnya engkau melayani anak yatim yang di bawah penjagaanmu. Seperti mana engkau memberikan perhatian kepada anakmu sendiri, maka berilah perhatian yang secukupnya kepada golongan anak yatim yang di bawah penjagaan kita. Dan hukumlah dia, didiklah dia seperti mana engkau menghukum anakmu sendiri. Jadi dalam kita menjaga anak-anak yatim, tentu sekali dalam kita mendidik kanak-kanak, tidak lari daripada kita mendisiplin mereka. Tapi tentu sekali bukan dengan kita mendisiplin, kita jadikan itu alasan untuk kita angkat tangan, kita pukul, kita mencederakan mereka. Tidak. Tapi kita mencurahkan segenap kasih sayang kita kepada mereka. Kita berikan sifat ihsan kita kepada mereka. Dan kita yakin bahawasanya kita sudah pun ada hubungan yang baik bersama mereka. Tapi setelah itu sekiranya mereka masih lagi melakukan kesalahan dan kesilapan dan memerlukan untuk kita menghukum ataupun mendidik mereka, maka mestilah kita lakukan yang sepatutnya. Jangan pula kita tutup sebelah mata. Mentang-mentang dia anak yatim, kita nak berikan yang terbaik, lalu kita gagal untuk mendidik atau menghukum sekiranya dia membuat satu kesilapan. Ya, kita berikan dia sentuhan kasih sayang, kita bersikap lembut terhadap dirinya, tetapi tidak bermaksud bahawasanya kita tidak boleh memberikan didikan ataupun hukuman sekiranya perlu. Itulah yang nak disampaikan di dalam percakapan Ibn Sirin kepada sahabat yang bernama Asma' ibn Ubaid radhiyallahu anha ini. Jadi untuk kita tunaikan kewajipan ataupun tanggungjawab kita terhadap anak-anak yatim secara keseluruhan, secara holistik, semua cuba untuk kita berikan. Sama ada dari aspek materialnya, kita berikan mereka makanan, minuman, pakaian, kita memberikan mereka tempat teduh, kita hantar mereka ke sekolah. Tidak henti di situ. Kita juga mestilah memberikan ataupun bersikap baik, berlaku ihsan terhadap mereka seperti yang dikatakan dalam riwayat yang awal tadi. Berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi pendinding bagi kita daripada api neraka. Dan sekiranya kita perlu mendidik dengan cara kita menghukum mereka seperti mana kita kadang-kala kita menghukum anak-anak kita sendiri, tapi dilakukan dengan penuh kasih sayang. Bukan hari-hari, bukan tiap masa kita menghukum dan menghukum anak-anak kita. Apabila mereka melakukan kesilapan dan kita rasa perlu untuk kita hukum dia, barulah kita menghukum mereka. Selain daripada itu, kita melimpahkan kasih sayang kita terhadap mereka. Maka itulah bagi mereka yang berpeluang menjaga anak-anak yatim, walaupun kita tak tahu apakah ganjaran yang akan kita dapat di dunia, kita langsung tak mengharapkan ganjaran di dunia. Kita lakukan kerana kita percaya. Kita berlaku baik kepada orang lain, kita berlaku ihsan dan rahmah kepada orang lain, tidak lain dan tidak bukan kita mengharapkan balasan ihsan dan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita membela nasib orang lain, insya-Allah Allah juga akan membela nasib kita. Maka berbahagialah, bergembiralah bagi mereka yang berpeluang untuk menjaga dan membela anak-anak yatim. Walaupun kita tak ambil anak angkat di bawah pengasuhan kita sendiri. Taklah sepenuh masa kita ada anak yatim di rumah, anak angkat di rumah, tapi sekiranya kita berpeluang, kita sendiri tahu bagaimana ada rumah-rumah kebajikan di mana di situ ditempatkan anak-anak
yang tidak lagi di bawah penjagaan ibu bapa mereka, maka sekiranya kita ada kelapangan, kita boleh berikan masa kita ataupun kita berikan sumbangan kita kepada golongan ini, maka untuk kita lakukan dengan niat yang ikhlas supaya insya-Allah kita juga menyumbang dalam menjaga kebajikan anak-anak yatim supaya insya-Allah ada bahagian kita, ada ganjaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah rumusannya perkongsian kita pada hari ini. Tentang apa? Tentang golongan anak yatim dan keistimewaan kelebihan mereka yang menjaga dan membela anak-anak yatim di dalam golongan masyarakat kita sendiri. Kalau kita fikirkan betul-betul, sebenarnya Nabi kita sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kematian ibu dan ayahnya sendiri pada usia yang muda. Masih lagi kanak-kanak, sudah lagi tak ada ibu bapa. Jadi Nabi sendiri adalah seorang anak yatim. Tapi Masya Allah, kita lihat bagaimana Nabi dididik oleh keluarganya sendiri. Dibesarkan, diberikan perhatian oleh keluarganya sendiri. Bayangkan kalau anak yatim seperti ini diabaikan, tidak diberikan perhatian, lalu tentu sekali tidak akan dapat menjadi seorang, tak dapat membesar dengan baik. Tapi kita lihat dengan Nabi, bagaimana kaum kerabatnya sendiri membantu, membela nasib dan mengasuh Nabi, menjaga Nabi sehingga Nabi dapat membesar, dan bagaimana Nabi mempunyai satu peribadi yang amat hebat. Jadi begitulah juga dengan diri kita dan masyarakat kita sendiri. Anak-anak yatim adalah untuk kita memberikan perhatian kita kepada mereka supaya insya-Allah kita dapat menyumbang dalam pengasuhan dan development mereka, supaya insya-Allah kita mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sahaja perkongsian pada minggu ini. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk bab yang seterusnya sekiranya diberikan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami di Masjid Al-Mawaddah mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jemaah yang tidak lepas terus menerus menyokong usaha dakwah kami. Kami amat menghargai sokongan dan sumbangan yang diberikan oleh para jemaah sekalian. InsyaAllah kita akhiri majlis kita pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.